Hai, Assalamualaikum korang. Hari ni Wani akan bawakan kepada korang satu kisah sejarah Islam, iaitu pembebasan kota Konstantinopel yang kini dikenali sebagai kota Istanbul. لتفتحن القسطنطينية فلني عمل أميرها ولني عمل جيش ذلك الجيش. Kisah ni bermula dengan seorang pemuda yang berjiwa suci, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah Sultan ketujuh Kerajaan Turki Uthmaniyah, dan dikatakan Sultan inilah yang berjaya menakluk kota Konstantinopel. Apakah rahsia kerajaan baginda dan kenapa Nabi Muhammad SAW menyifatkan baginda adalah sebaik-baik pemimpin dan tentera yang mengiringi baginda adalah sebaik-baik tentera? Nama sebenar baginda adalah Sultan Muhammad II. Baginda ini adalah anak kepada Sultan Murad II. Dikatakan baginda ni telah menaiki tahta ketika berusia 19 tahun, dan gelaran Al-Fatih tu diberikan kepada baginda atas kejayaan baginda berjaya menakluk kota Konstantinopel pada usia baginda 21 tahun. Baginda ni menguasai pelbagai cabang ilmu, antaranya adalah ilmu keagamaan, ilmu politik, psikologi, ilmu peperangan dan juga seni tempur. Baginda ni diajar teknik dan strategi perang oleh ayah dia dan juga panglima-panglima perang ketika di zaman itu. Baginda ni juga berkebolehan dalam 7 bahasa, iaitu bahasa Arab, bahasa Turki, Greek, bahasa Hebrew, bahasa Parsi, Latin dan juga Serbia. Oleh sebab itulah Sultan Muhammad Al-Fatih ni sangat disegani oleh masyarakat pada masa itu. Jom kita mendalami sedikit sebanyak berkenaan dengan kota Konstantinopel tu. Difahamkan kota Konstantinopel ni bukan calang-calang kota tau. Kata ahli sejarah dan ahli geografi, kalau seluruh dunia ni adalah sebuah negara dan yang menjadi ibu negaranya adalah kota Konstantinopel tu. Seperti yang korang lihat, kota Konstantinopel ni mempunyai benteng-benteng dan tembok-tembok yang sangat kukuh melapisi luar dan dalam kota ni. Tembok luar adalah setinggi 25 kaki dan ketebalan dia adalah 10 meter. Tembok dalam pula adalah setinggi 40 kaki dan setebal 15 meter. Di sana juga terdapat sebuah parit sedalam 10 meter dan selebar 60 meter. Kota Konstantinopel ini mempunyai 7 bukit di mana akan menyukarkan mana-mana pihak musuh menyerang menggunakan senjata-senjata yang besar. Demi menjaga keselamatan kota Konstantinopel ini pada bahagian luar, Kerajaan Byzantine telah membina satu rintangan rantai besi yang berada di Selat Bosphorus, dan ini bertujuan untuk menghalang mana-mana tentera laut yang ingin menyerang melalui tanduk emas. Korang bayangkan lebih kurang dalam 11 kempen ketenteraan
daripada kerajaan Islam yang lain yang ingin menakluk kota Konstantinopel ni, tapi kesemuanya menemui jalan kegagalan disebabkan benteng-benteng pertahanan kota Konstantinopel ni sangat-sangatlah kebal, dan juga alat-alat senjata yang digunakan pada masa tu memang menyukarkan mana-mana pihak lain untuk menakluk kota ni. Okey, sekarang kita cerita pula berkenaan tentang persiapan awal yang baginda Sultan Muhammad Al-Fatih ni mempersiapkan untuk menakluk kota ni lah. Okey, semasa baginda baru menaiki tahta, baginda memberi fokus sepenuhnya dan mengambil masa selama 2 tahun untuk mengkaji geografi dan peta Konstantinopel untuk mengenal pasti titik-titik kelemahan kota tersebut. Sultan Muhammad Al-Fatih juga membina sebuah benteng di tebing sebelah Eropah, lebih kurang 5 batu daripada kota Konstantinopel, di mana selat Bosporus pada ketika tu adalah yang paling sempit. Tujuan benteng ni dibina adalah bagi menghalang sebarang bantuan atau bekalan yang akan masuk ke kota Konstantinopel ni. Baginda juga mengarahkan dibina peralatan perang termoden seperti meriam besar yang boleh menembak bom seberat 300 kg sejauh 1 batu. Okey, meriam ini direka khas oleh pakar pembuat meriam yang paling hebat dalam dunia pada ketika tu. Selain tu, baginda juga membawa para ulama serta pakar motivasi bersama-sama baginda ke medan perang tu untuk membakar semangat jihad tentera-tentera baginda. Sebelum baginda membuat serangan terakhir, baginda ada membuat sesuatu yang tak pernah diduga oleh musuh, iaitu baginda dan tentera berjaya mengalihkan lebih kurang 70 buah kapal menggunakan lemak dan minyak binatang, dan kapal tu ditarik sejauh 3 batu di kawasan yang agak sukar dilalui pada masa tu, iaitu kawasan bukit-bukit. Tapi dengan izin Allah, akhirnya baginda dan tentera berjaya juga mengalihkan kapal tu dengan hanya 1 malam sahaja untuk menuju ke pelabuhan Golden Horn. Okey, sebaik je baginda menghampiri kubu kota Konstantinopel tu, baginda terus mengarahkan supaya dilaungkan azan, dan baginda dan tentera pada ketika tu pun solat berjemaah. Okey, pada ketika tu tentera kerajaan Byzantine agak goyang melihat lebih kurang 150,000 tentera Islam yang solat di belakang baginda. Benarlah kata Nabi SAW bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih ni adalah sebaik-baik pemimpin dan tentera baginda adalah sebaik-baik tentera. Inilah kota yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW yang pada suatu hari akan ditakluki oleh kaum muslimin. Dan pada tarikh 29 Mei 1453, kota Konstantinopel berjaya ditakluki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Inilah contoh kepimpinan yang unggul, bukan sahaja bijak, malah mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya melahirkan lapisan tentera yang hebat dari segi semangat juang, keimanan dan kesatuan. Inilah kejayaan yang dijanjikan oleh Allah. Tidak lupa juga kepada salah seorang sahabat Nabi SAW yang ikut bertempur dalam peperangan ni, iaitu Abu Ayyub Al-Ansari Rabi'ullah. Beliau ni sempat berwasiat kepada tentera Islam pada masa tu, dan beliau minta untuk mengebumikan jenazah beliau di sebalik tembok kota Konstantinopel tu jika beliau gugur dalam pertempuran ni. Dan apabila ditanya kenapa beliau ingin dikebumikan di situ, dan beliau menjawab, aku ingin sekali mendengar derapan kaki kuda yang ditunggang oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik tentera yang akan menakluk kota ini satu hari nanti, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ternyata telahan Abu Ayyub ni adalah benar. Beliau gugur syahid dalam pertempuran ni, dan untuk menunaikan wasiatnya, para sahabat sanggup menyelinap secara sembunyi pada larut malam melalui jalan bawah tembok kota Konstantinopel tu untuk mengebumikan jenazah Abu Ayyub di situ. Allah telah menzahirkan kebenaran kata-kata Nabi Muhammad SAW melalui Sultan Muhammad Al-Fatih.